dia berjalan meninjau-ninjau. Baik. Nak mencari pokok gaharu. Jangan tengok baju yang hijau. Dalam hati tetap biru. Tak apa, tak apa. Tak apa. Dan yang ni usul agama tak boleh melawak. Sila aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Tan Sri Pengurusi Tetap yang kita kasihi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, yang kita kasihi Yang Amat Berhormat Tan Sri Timbalan Presiden, Yang Berhormat Naib-Naib Presiden, Yang Berhormat Ketua-Ketua Sayap Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri, Barisan Kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Yang Berhormat Datuk Ahmad Bashar Mat Hanifah, Pengurusi Badan Pengumuman UMNO Negeri Kedah Darul Aman, para perwakilan pemerhati yang dirahmati Allah sekalian. Saya Muhammad Kamal bin Saidin, Ahli Jawatan Kuasa UMNO Bahagian Pendang, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, turut sama berbahas usul agama dalam persidangan pada hari ini. Para perwakilan sekalian, ingatlah bahawa UMNO parti anugerah Allah untuk orang Melayu. Ingatlah bahawa Barisan Nasional adalah kerajaan yang diamanahkan Allah untuk semua rakyat di Malaysia. Maka di sini saya ingin tegaskan bahawa kita tetap dalam perjuangan kita mempertahankan UMNO dan Barisan Nasional adalah merupakan satu wadah dan merupakan satu jihad untuk kita memartabatkan bangsa, agama dan negara. Demi Allah, UMNO memperjuangkan wadah bangsa, agama dan negara. Demi Allah, UMNO tidak menggadaikan akidah. Tan Sri Pengurusi Tetap, seringkali Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden mengulangi bahawa PRU yang ke-13 ini agak luar biasa. Dan beliau sentiasa mengulangi bahawa PRU yang ke-13 ini agak getir. Apa yang dimaksudkan perkara yang tersirat di dalam hati Yang Amat Berhormat Presiden, tak lain tak bukan bahawa PRU yang ke-13 ini adalah penentu sama ada kita terus berkuasa atau kita akan hilang kuasa. Sama ada kita akan jadi pemerintah ataupun kita akan diperintah. Maka inilah yang perlu kita pertahankan. Seperti mana saya tegaskan tadi, sebagai satu jihad untuk bangsa, agama dan negara kita. Saya amat yakin Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden juga turut bersama dengan kita dalam persidangan pada hari ini. Saya ingin menyuruh bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden usah bimbanglah bahawa Allah bersama dengan kita. Allah sentiasa akan membantu kita. Apa yang pentingnya tuan-tuan,
para perwakilan, tak usah gusar. Saya nak bagi tahu pada pagi ini, pihak pembangkang buat salah bagi banyak, itulah pertolongan Allah membuka jalan kemenangan besar UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan. Hari ini kita tahu UMNO dimurtadkan. Hatta didoanya kehancuran kepada kita. Inilah penanda yang akan membawa kemenangan kepada kita. Karena kita yakin dan percaya bahawa penyokong-penyokong PAS bukan semua. Masih yang ada bagi yang tidak fanatik akan berfikir kalau beginilah perjuangan PAS. Sanggup mengkafir, sanggup memurtad, sanggup mendoakan kehancuran. Kemungkinan dalam PRU yang 13 ini mungkin mereka tidak akan memberi sokongan kepada PAS. Dan mungkin mereka tak keluar mengundi. Tak keluar mengundi itu untung kita lah. Yang kedua, orang atas pagar. Orang atas pagar akan fikir, kalau inilah cara perbuatan PAS, kalau inilah cara perjuangan PAS, sedangkan UMNO dengan perjuangan yang konsisten, maka mereka akan buat keputusan bahawa mereka mungkin sebagian besar pengundi-pengundi atas pagar tidak akan memberi sokongan kepada pembangkang, maka BN lah insya-Allah akan menjuarai PRU ke-13 yang akan datang. Dan saya juga yakin bahawa ahli-ahli UMNO yang dulu-dulu, yang agak celaru, yang mungkin pada ketika itu kita tidak mendapat sokongan mereka dengan sebab sesuatu. Hari ini kalau aura yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, dengan kerja keras Datuk Seri Presiden, dengan penghinaan yang kita terima daripada pihak PAS, insya-Allah mereka juga akan berganding bahu bersama-sama kita kembali ke pangkuan UMNO, pastikan bahawa PRU ke-13 BN juga mendapat sokongan di kalangan mereka. Maka ini jelas kepada kita bahawa PRU yang 13 ini, bahawasanya apa yang dirasai oleh Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, saya rasa insya-Allah kemenangan berpihak kepada kita. Tuan-tuan para perwakilan, PAS hari ini banyak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan timbul rasa kurang senang di kalangan pengundi. Sebagai contoh, Pakat Bobut nak jadi menteri. Yang Muktamar PAS kata Haji Hadi layak untuk menjadi menteri. Perdana Menteri. PAS kena sedar. Kita nak tanya orang PAS di luar sana, berapa bilangan kerusi yang PAS akan bertanding dalam pilihan raya yang akan datang? Kalau PAS kata nak ganti UMNO, kita cabar kepimpinan PAS kalau berani dengan PKR, kalau berani dengan DAP, minta bertanding kerusi yang sama banyak yang UMNO pertandingkan dalam pilihan raya yang akan datang. Ini letak 66 kerusi. Yang menang hanya 23 kerusi. Sedangkan DAP memenangi 31 kerusi. Sedangkan PKR 29 kerusi. Apabila PKR dengan DAP kata, mereka takkan menerima PAS, di kalangan PAS, Haji Hadi Awang untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau dua mereka ini bergabung, apakah 23 kerusi layak untuk menjadi Perdana Menteri? Sedangkan peruntukan perlembagaan negara jelas menyebut bahawa Perdana Menteri tidak semestinya Melayu. Maka ianya tertakluk atas bilangan majoriti kerusi. Kalau sekiranya PAS mengakui mereka hebat, saya yakin dan percaya PAS akan melukut di tepi gantang dalam perjuangan bersama dengan Pakatan Pembangkang. Jadi tuan-tuan para perwakilan, yang kedua, yang menguntung kita yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, PAS Kedah lah ni duk berkelahi dengan DAP Pulau Pinang masalah ayam. Untung kita.
biar bagi mereka pilih. Yang seterusnya, Datuk Seri Dah, Presiden. dah nak maklum ni usul pendidikan dan agama bukan politik nah. Lah politik lah tu, sebab politik dan agama tidak boleh dipisahkan. Tak, saya faham lah. Saya faham. Yang ni yang pas dok entam kita ni. Apa kena-mena saya pula? Pasal jangan kita pisahkan politik dan agama. Politik dan agama adalah seiringan. Tak apa. Tapi usul tu. Karena berkuasa itulah yang kita akan menjaga daulat agama, bangsa dan negara. Para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Di Selangor, kita dengar pembahas Selangor. Asyik jual aset kerajaan. Kerajaan Selangor berkelahi dengan rakyat Selangor. Kalau rakyat Selangor marah kerajaan Selangor, sudah pasti insya-Allah Selangor di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden sebagai pengurusi perhubungan pilihan raya ini, insya-Allah Selangor juga dapat ditawan semula. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil seadil-adilnya. Sebab itulah kita sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebab baik kejadian Allah manusia ini dianugerahkan akal. Yang saya maksudkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Satu, kerajaan PAS ambil Kedah. DAP ambil Pulau Pinang. PKR ambil Selangor. Sebenarnya Allah menguji sama ada kita mau berfikir atau tidak. Sebab tu apabila PAS mengambil Kedah, apa yang tak dilakukan di PAS Kedah? Fikir. Madrasah Salahiyah sang tak boleh nak diselesaikan. Masalah besar kelembuan yang tak boleh selesai. Macam mana nak urus pemerintahan negeri? Ini satu contoh. Sedangkan Madrasah Salahiyah yang mana berusia lebih 100 tahun, tanah wakaf akhirnya dipindah hak milik kepada bukan Islam. Hatta kononnya nak dibangunkan sebuah pasar raya, digadai kepada bank. Apakah ini satu perjuangan Islam? Sedangkan Madrasah Salahiyah sendiri pun tak boleh nak dipertahankan sebagai syiar dalam perjuangan Islam. Ini berlaku di Kedah. Tipu rakyat Kedah. Tipu rakyat seluruh negara. Kononnya kehebatan pemerintahan mereka dapat mempertingkatkan hasil balak di Kedah. Tanpa menceritakan berapa luas tebangan balak yang dilakukan di mereka. Masa awal merintah dulu, Kerajaan Barisan Nasional tak sewenang-wenang, tidak rakus menebang balak seperti mana PAS sekarang. Masa tu pergi tengok kayu balak tuan-tuan, pakai kepala putih, bawa serban atas bau. Masa tu tebang tuan-tuan, dia guna lilitan serban. Mula dia ambil serban, dia lilit. Lilit serban, dia kata yang ni cukup dah. Dia tebang, sebab tu teluri 6 ketuik. Bila balak dia tebang banyak, hak besar dah tak ada, dia bawa ke Piah Putih. Dia pergi sukat sama besar ke Piah Putih, tebang. Sebesar ke Piah Putih, tebang. Sebab tu balak lah teluri 40 ketuik. Tapi nak marah ke dia pun tak boleh. Pasal apa? Dia kata kalau tak tebang dalam celah lah, kalau Kerajaan Barisan Nasional kembali berkuasa di Kedah, nak tebang apa lagi? Biar tebang siap-siap. Maknanya ini cara percaturan politik mereka. Bukan mereka nak membela nasib rakyat, tetapi hanya menjaga kepentingan peribadi. Dan ini di antara fakta, insya-Allah Kedah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, kita akan tawan semula dalam PRU yang ke-13 ini. Begitu juga berlaku di Pulau Pinang. Di bawah kepimpinan DAP. Apa jadi kepada di kalangan kaum Melayu di Pulau Pinang?
Apa jadi di kalangan perjuangan agama Islam di Pulau Pinang? Maka Allah memperlihatkan bagi kita dengan jelas. Maka insya Allah orang Melayu Pulau Pinang kini kembali bersatu. Dan juga di kalangan komponen kita juga bersatu. Kita yakin percaya Pulau Pinang ayuh supaya kita dapat tahu semula. Insya Allah. Teluk Bahang Batu Peringgi. Negeri boleh ke orang Melayu yang rugi. Itu Pulau Pinang. Yang Mak Berhormat Tan Sri Presiden pantun malam perasmian pemuda. Saya nak sambung bagi pabih lagi. Balik pulau bayar lepas. UMNO terpelau pas pun terlepas. Boleh ke DAP dia rampas. Mampus Melayu pas Melayu UMNO dia tindak. Ini keadaan yang mana seharusnya kita berfikir apa akan jadi senario politik di Pulau Pinang. Begitu juga di Selangor. Pembohongan demi pembohongan. Saya akan manifesto, dia kata ini bukan satu janji. Sebagai hikmahnya tuan-tuan. Karena nak dijanjikan RM1, satu kepala di kalangan ibu tunggal. Hari ini alih sokongan. Akhirnya PKR menang. Hari ini berlarak ke hulu ke hilang, marah ke kerajaan Selangor. Ini juga mengguriskan hati rakyat, insya-Allah. Dalam perkara-perkara ini adalah sebagai penanda bahawa antara sebab yang kita boleh menguasai balik negeri-negeri yang kalah atas kesalahan dan kesilapan yang mereka lakukan adalah sebagai satu hikmah yang diperlihatkan oleh Allah SWT dengan kudratnya. Yang Mak Berhormat Datuk Seri Presiden, dalam UMNO ni pun jangan duk syok sendiri. Syarat nak menang duk elok. Jangan duk celaru macam duk celaru dah. Sebab tu bila Yang Mak Berhormat Datuk Seri dalam ucapan dasar menceritakan peristiwa peperangan Uhud memberi pengajaran yang besar kepada kita. Nabi SAW dalam mana-mana peperangan tidak pernah menghadapi kekalahan. Tetapi Nabi telah diuji. Peristiwa peperangan Uhud yang berlaku zaman Nabi SAW, seperti mana saya akui benar kata Yang Mak Berhormat Datuk Seri Presiden, kerana tidak akur dengan ketua, kerana tidak berdisiplin, sehingga sanggup meninggalkan tempat yang telah ditentukan oleh baginda Nabi. Ini kenapa tuan-tuan? Nabi kata sebahagian daripada panglima perang jaga bahagian atas Bukit Uhud. Satu golongan lagi jaga di bahagian tengah Bukit Uhud. Yang satu golongan lagi jaga di bawah, yakni harta rampasan di Bukit Uhud. Masa tu pihak atas kata kalau harta rampasan bagi puak tu jaga, sagi dia peraid habis kita nak boleh hebat. Tu yang dia tinggal pihak atas tu nak berebut harta rampasan. Ni yang duk celaru ni. Kenapa? Kerana talent tak bukan kalau boleh dapat projek, boleh dapat, kita tinggal perjuangan kita. Inilah nasib yang akan menimpa umat Melayu, orang Islam di bumi negara kita. Jangan kita letakkan kepentingan peribadi melebihi segalanya. Maka kepentingan parti harus kita dahulukan. InsyaAllah kita akan mendapat kemenangan dalam PRU yang ke-13 ini. InsyaAllah. Yang kedua, tang kerja kita kena buat. Kalau saya sebagai seorang penceramah, pusinglah kerja ceramah. Kalau ketua bahagian, turutlah tengok akang umbi. Kalau Yang Amat Berhormat Datuk Presiden boleh tunjuk satu contoh kepimpinan, mana negeri yang tak dijelajahi Datuk Seri, mana lorong yang tak dijelajahi oleh Datuk Seri. Kalau Datuk Seri Presiden boleh menunjukkan role model bagaimana nak kembalikan keyakinan rakyat, ayo semua kepimpinan bahagian, insya-Allah kita turun ke bawah supaya dapat kita menambah hati
pengundi untuk menyokong Barisan Nasional. Yang amat berhormat, Tan Sri Pengerusi Tetap, Masa cukup. Boleh gulung. Dan ni masa yang tercatat di monitor sana. lipat tak ada pahala lagi nak suruh gulung. Tak ada masuk gear satu. Kita jangan kata pelik. Lagi satu saya nak pesan, nak menang jangan kata pelik-pelik kat Mangkang. Nak abang tu, kalau nak bagi bercakap benda banyak lagi, jangan duk sekat masa bercakap. Sebab kalau kita kata pelik-pelik kat Mangkang, dia murtadkan kita, dia doa buruk untuk kita. Kita perlawan dengan cara senada dengan dia. Orang atas pagang akan buat keputusan. Kalau UMNO bersifat begitu, UMNO pun semacam dengan mereka. Kita jangan ikut rentak pemangkang. Kita berjuang atas dasar perjuangan UMNO yang sifat wasatiyah, maka insya-Allah juga memberi kemenangan kepada kita. Saya pun nak bagi tahu juga kat Datuk Ketua Penangan. Mana pergi ya? Datuk Ketua Penangan pun ada tugas. Nak hadapi pilihan raya ni, kita anjurkan Datuk Ketua Penangan ceramah bagi banyak sikit cerita kat rakyat bahawa perjuangan UMNO lah yang berada di landasan yang sebenar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini kita ajak ke pimpinan, pucuk pimpinan, ahli majlis tertinggi, insya-Allah sama-sama kita turun ke bawah untuk memenangi hati rakyat. Insya-Allah kita akan mendapat kemenangan dalam PRU yang ke-13. Tan Sri Pengerusi Tetap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden. Hak saya bucap tadi baru mukadimah. Ya, Ibu Nagung. Yang ni baru saya nak bahas. Ibu Nagung ni hang punya. Saya nak kupas di sudut perbahasan usul agama. Karena saya nak meyakinkan Itu dia. para perwakilan, saya nak meyakinkan yang ada di dalam maupun di luar. Saya nak yakinkan kepada pembangkang, khususnya PAS yang ada di luar, bahawa perjuangan UMNO selama ini adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Inilah yang Allah memberi kemenangan kepada kita sejak mereka sehingga ke hari ini. Hatta PRU 13 juga adalah milik kita. Putrajaya wajib kita pertahankan. Ni Aziz kata mudah. Nak cerita bab doa, Ustaz Fatul Bari dah kupas panjang. Kemudian alasan dia, gambar yang kita tengok slide tadi, dituduhnya UMNO tolak Islam. Dituduhnya UMNO mempelekehkan Islam. Ini perkara pokok yang kita nak bincangkan dalam perhimpunan kita pada petang ini, pada pagi ini adalah atas landas Islam. Kalau kita lihat apa yang termaktub dalam Perlembagaan Negara, Fasal 3, tentang kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Kalau kita dasarkan dalam Perlembagaan UMNO, Pasal 3, perkara 3. Kita menegak, mengembang, mempertahankan Islam. Inilah yang sebenarnya perjuangan UMNO menjadi asas tujuan penubuhan kita. Maka UMNO konsisten dalam perjuangan. InsyaAllah bahawa inilah usaha untuk kita mendolatkan Islam di bumi Malaysia. Kalau kata menegak, Datuk Tan Sri Pengerusi Tetap, kalau kata menegak, maknanya di sini saya ingin petik kata-kata Datuk Seri Presiden bahawa kita menegakkan Islam di bumi negara kita adalah berpaksikan kepada maqasid syariah. Kalau kita berpaksikan maqasid syariah, maka syiar dan syariat selama ini siapa yang memperjuangkan di bumi tanah air kita? UMNO. Apa yang dikatakan syiar? Kita dirikan masjid syiar. Semayang di masjid syariat. Kita bina sekolah syiar.
menuntut ilmu di sekolah, syariat. Kita buat jalan raya, lebuh raya, syiar. Kemudian umum, syariat. Kita bina tali air di Kedah, menaikkan nafkah adalah wajib, syariat. Hatta kita membina Putrajaya menjadi pusat pemerintahan negara, maka Putrajaya adalah syiar. Urusan pemerintahan negara adalah wajib menjadi syariat. Inilah perjuangan kita membangunkan sebuah negara bangsa. Kalau kata tak Islam, kita nak tanya orang duduk di luar. Pemangkang PAS dia duduk di luar. Kalau nak tanya ni Aziz pun tak apa. Siapa yang diri masjid? Yang diri masjid kita. Yang tumpang semayang di masjid, mereka. Kalau nak tanya pahala, siapa pahala lebih besar? Antara orang yang buat masjid dengan tumpang semayang di masjid. Mestilah orang yang buat masjid tu pahala besar. Hari ini saya nak beritahu kepada perwakilan seluruh negara, masjid dan surau yang telah dibina oleh Kerajaan Barisan Nasional adalah berjumlah sebanyak 22,000 buah masjid surau seluruh negara. Siapa bina? 22 tahun PAS memerintah Kelantan, hanya sebutir so dia bina. Orang Kelantan tadi tak cerita, sebutir je masjid dia buat. Tu pun tak siap kata orang Kelantan. Dulu PAS memerintah Terengganu, dia buat 2 butir masjid. Dua-dua tak siap. Sampai naik kulat. Kulat pun tak naik hijau. Kulat pun naik hitam di Terengganu. Itu kepimpinan PAS. Kalau kita tanya, berapa jumlah imam yang telah dilantik? Seramai 14,000 imam-imam yang telah dilantik seluruh negara. Hasil perjuangan siapa? UMNO dan Barisan Nasional. Daripada elon 450, hari ini meningkat kepada 750. Kalau di Kedah, para perwakilan, mereka tu imam dapat 800, hak 50, kerajaan negeri tambah. Hak 50 pun tambah masa Kerajaan Barisan Nasional. Pas merintah haram sekepiang, mereka tak tambah. Tu cerita di Kedah. Tuan-tuan, maknanya siapa yang menguruskan pembayaran elon dan gaji imam? Hatta 3,600 guru takmir ada dilantik oleh pihak JAKIM, yakni salah satu institusi agama di negara kita. Terima kasih Tan Sri Pengurusi Hitam. Terima kasih juga. Aku tahu lah buat macam. Daripada elon RM40, hari ini meningkat elon guru-guru takmir kepada RM100 satu jam. Kalau orang PAS dia sedar, kalau rakyat sedar, elon guru pasti sebulan baru RM70. Cuba bandingkan bagaimana. Siapa yang menghormati, siapa yang menghargai guru agama? Tak lain tak bukan ialah UMNO dan Barisan Nasional. Para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok guru-guru kafah, untuk pengetahuan para perwakilan, seramai 34,000 guru-guru kafah yang kita lantik seluruh negara di bawah UMNO dan Barisan Nasional. Dengan gaji elon daripada 500 hari ini meningkat kepada RM800 sebulan. Tapi sedih, yang berhormat Menteri yang menjaga haiwal agama, fikirlah sesuatu. Kita dapat maklumat guru kafah, guru takmir banyak menyokong pemangkang. Apa perkara yang kita boleh buat untuk mereka? Nak meyakinkan hati mereka bahawa selama ini jasa UMNO dan Barisan Nasional sekurang-kurangnya jadikan mereka manusia yang tahu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau kamu bersyukur, kata Allah, nescaya aku tambah. Sebab tu kita minta sokongan daripada orang-orang guru-guru yang kafir takmir, yang ada asas agama, supaya mempertahankan negara ini di bawah kepimpinan Barisan Nasional. Cuba fikir bagaimana kalau kerajaan ini tumbang, apakah nasib mereka akan dibela seperti mana yang dibela oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tan Sri Pengurusi Tetap, kita nak beritahu kepada perwakilan, JAKIM telah membelanjakan untuk pembayaran allowance gaji 1 tahun sebanyak 775 juta ringgit. Apakah ini bukankah sebagai penyumbang bagaimana kita nak membangunkan syiar Islam? Maknanya inilah yang nak didedahkan, nak diajak supaya sama-sama kita berfikir. Kalau kita dalam dewan ini yang mendapat fakta yang jelas bahawa UMNO mendolatkan Islam, ayo pastikan bahawa tanggungjawab kita, kerajaan ini, perjuangan ini wajib kita pertahankan sebagai satu jihad untuk masa depan kita. Datuk Seri Presiden, dalam nak mengembangkan Islam, siapa yang telah mewujudkan institusi-institusi Islam di negara kita? Dari pusat pengajian tinggi, siapa buat? Universiti Islam, siapa bina? Jabatan Agama Islam, siapa bina? Mahkamah-mahkamah syariah seluruh negara, siapa adakan? Yadim, JAKIM, Perkim dan banyak lagi. Cuba tanya pemimpin-pemimpin PAS, berapa bilangan kaum bukan Islam memeluk Islam hasil perjuangan PAS, sedangkan tanya berapa puluh ribu yang bukan Islam yang memeluk Islam hasil daripada Perkim yang mengusahakan perkara ini. Apakah berani menuduh UMNO menolak Islam? Apakah ini terbukti bahawa UMNO mempelekehkan Islam? Maka dalam perlembagaan UMNO menjadi asas tujuan, inilah menunjukkan bahawa UMNO adalah menegak dan mengembangkan Islam di Malaysia. Para perwakilan yang dirahmati Allah, dalam bidang muamalah, Datuk Seri Presiden selesai menyebut, siapa yang tubuh perbankan Islam sehingga mendapat sanjungan pesada dunia. Masa buat bank Islam dulu, Haji hadir rang satu Malaysia ni. Dia kata, tuan-tuan, bank Islam yang dibuat oleh UMNO ni hanya kulit saja. Itu masa tu Allah Ta'ala uji Haji Hadi sikit lah. Nah ambil kerajaan Terengganu ni hang mentah, agaknya duit kerajaan Terengganu masa dia mentah, simpan di bank Islam tu lah. Maknanya menggunakan institusi perbankan yang dibuat oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Dah diulangi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden dan juga pembahas yang lain. Lembaga Urusan Tabung Haji. Tuan-tuan dan perempuan, para perwakilan yang dirahmati Allah, dalam perkara 3, selain daripada menegak mengembang, UMNO lah yang mempertahankan akidah Islam. Cuba kita lihat apa yang berlaku di luar sana. Siapa yang sanggup, siapa yang mempertahankan kesucian kalimah Allah yang diperdagangkan oleh mereka kerana nak sokongan daripada kaum bukan Melayu, sehingga mereka sanggup memperdagangkan kesucian kalimah Allah. UMNO lah yang telah menyelamatkan kesucian kalimah Allah dan tidak dipersendakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab atas asas agama. Siapa yang mengatakan bahawa mengenai hak kebebasan beragama, Nurul Izzah, hang anak Anwar. Pak hang kata pluralism, hang kata bebas agama. Dua beranak semacam. Kalau sebut hak kebebasan agama, sanggup mentafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin.
maka tidak ada paksaan dalam agama. Kalau sekiranya inilah ditafsirkan mengikut hawa nafsu, maka akidah kita akan tergugat. Kena tahu asbabun nuzul ayat. Sedangkan asbabun nuzul ayat yang Allah turunkan dalam surah Al-Baqarah 256, yaitu kepada masyarakat kaum wanita Ansar. Dan pada masa itu kaum wanita Ansar amat menyanjung ahli-ahli kita, sama ada Kristian maupun Yahudi, sehingga mereka melahirkan anak, memberi kepada kaum Kristian Yahudi besarkan. Apabila hijrah baginda Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, setelah Nabi mengislamkan umat Madinah pada ketika itu, maka ibu-ibu Ansar ini juga nak mengembalikan akidah anak-anak mereka kepada Islam. Maka inilah sejarah bagaimana turunnya ayat tidak ada paksaan dalam agama. Bukan ayat ini diturunkan kepada orang Islam. Ayat ini diturunkan kepada kaum bukan Islam. Kenapa hari ini kita nak membuka, memberi kebebasan kepada bukan Islam maupun orang Islam untuk menentukan, untuk memilih agama? Para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang mempertahankan apabila Anwar Ibrahim menyebut tentang pluralism, liberalism, pluralisme, liberalisme, mengatakan semua agama adalah sama? Para perwakilan, lupakah Anwar Ibrahim al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih? Islam tu tinggi dan tidak ada setinggi lebih di Islam. Lupakah mereka surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Aku sempurnakan pada kamu agama dan dengan nikmat, dan aku redha Islam agama kamu. Kenapa isu pluralisme ini dipermainkan? Tak lain tak bukan adalah sebab nak sokongan daripada kaum bukan Islam, sanggup menggadai maruah bangsa dan juga akidah Islam. Ana lupakah inna dina innallaha al-Islam? Sedangkan agama suci di sisi Allah adalah Islam. Manusia jenis ni tuan-tuan, manusia jenis ni Allah cerita dalam Al-Quran. Balik buka surah Al-An'am ayat 153. Apabila Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza siratun mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Tegas Allah, satu-satunya agamaku yang lurus, kata Allah, yakni Islam. Fattabi'u. Apa yang Allah larang, wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikut jalan yang lain daripadanya Islam. Kalau disamaratakan agama lain yang menyamakan dengan Islam, maka apa kata Allah? Fatafarraqu bikum an sabili. Maka bersisihlah mereka dari jalan Allah. Apa makna sesat daripada jalan Allah? Zalikum wasaqum bih. Aku nak bagi petunjuk, kata Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini jelas Allah memperlihatkan peringatan di dalam Al-Quran. Kalau ditanya, siapa yang mempertahankan tentang perbuatan LGBT itu adalah hukumnya haram, tapi hari ini sanggup mereka menghalalkan LGBT, sanggup mengatakan bahawa undang-undang yang ada mengenai liwat ini adalah sebagai lapuk. Maknanya, inilah manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Apakah kita sebagai seorang Islam, apakah kita tak berani pingkas membangun, mempertahankan bahawa perbuatan LGBT ini adalah haram di sisi Islam? Para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian,
Siapa yang mempertahankan perpaduan umat Islam? Siapa yang mengajak kepada perpaduan? Apakah PAS? Tidak hayatikah ayat waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu? Berpeganglah kamu dengan tali Allah dalam surah Al-Imran ayat 103. Kita menghulur tangan persaudaraan, ajak kepada perpaduan. Siapa yang tolak perpaduan? Tolak perpaduan bermakna mereka tolak ketetapan Allah berdasarkan Islam. Apa hukumnya? Tanya ni Aziz, siapa yang tolak Islam? Dan siapa yang mempelekehkan Islam? Jadi para perwakilan yang dimati Allah sekalian. Saya wakil Kedah bagi saya seminit nak mengumumkan bahawa waktu zuhur bagi wilayah Kedah adalah 1:04 minit. Maknanya kita kena semayang lah. Syarah-syarah lah semayang. Saya nak bagi tahu kepada yang Tan Sri penguci tetap Saya umum. bahawa asar hampir pukul 4 petang. Semayang matuk waktu tu lebih afdal daripada melewat-lewatkan. Yang mana mai ni semua lebih 2 mahalah. Yang duk ada satu mahalah ni macam mana? Yang satu mahalah kita tak larang nak keluar semayang. Pengurusi tetap bertanggungjawab. Kena habang kat mereka. Yang satu mahalah keluar semayang dulu. Pengurusi tak habang, pengurusi tak tanggung. Dah kita nak semayang tu kena dulu kan agama bangsa tanah air bersyarah berapi. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ada 5 minit lagi, Presiden 5 minit lagi. kemarin ada menyebut mengenai semayang 2 imam. Sembilan UMNO tak boleh makan. Kafirkan orang UMNO yang pernah dibacanya satu ketika surah Al-Imran 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Hanya separuh dibaca. Hari ini bila diambil DAP, kita nak cabar ulama-ulama dalam PAS, nak cabar ustaz-ustaz PAS, di mana dah ayat yang kamu pernah kafirkan UMNO dulu, kenapa sekarang tak dibaca apabila kamu mengambil DAP sebagai kawan? Siapa yang mempersendakan Al-Quran? Siapa yang mempermainkan ayat Allah di dalam Al-Quran? Yang paling teruk, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden dalam ucapan dasar kemarin, Yang Amat Berhormat kata, saya tak mau nak beritahulah siapa pemimpin dia. Saya akan berlaku semayang 2 imam, sembelihan UMNO, peristiwa memali. Yang tu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden tak sebut tak apa sebab Perdana Menteri untuk semua. Saya boleh habaq yang kata tu Haji Hadi bin Awang. Yang telah mereka ciptakan amanat. Pagi ini saya akan mendengarkan apa dia amanat Haji Hadi. Pagi apa dah tengah hari dah. Tengah hari. Orang dah Yang tu satulah lama-lama ada tegur saya betul ke dia. Betul lalu. Apa kata Haji Hadi? Percayalah saudara-saudara. Kita menentang UMNO bukan nama dia UMNO. Kita menentang bahasa nasional bukan nama dia bahasa nasional. Kita menentang mereka kerana mereka mengamalkan perlembagaan penjajah. Mereka mengamalkan perlembagaan jahiliah. Mereka mengamalkan perlembagaan kafir. Percayalah saudara-saudara, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Kalau kita mati dengan melawan puak-puak ni, mati kita adalah mati syahid. Mati kita adalah mati Islam. Kita tak payah masuk Yahudi. Tak payah masuk Kristian. Tak payah masuk Hindu. Tak payah masuk Buddha. Kita boleh menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Hari ini siapa yang bersekongkol dengan DAP? Sekali lagi, majlis perbahasan ini nak menanya mereka. Kalau PAS kerjasama dengan DAP, undang-undang mana yang mereka akan guna pakai kalau sekiranya mereka dapat memerintah negara? Tapi wa'iyadzubillah. Siapa yang akan tunduk di bawah telunjuk DAP? Maknanya tuan-tuan, para perwakilan, Haji Hadi bin Awang. Wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Cuba balik buka dalam surah Yasin ayat 12. Yang telah ditafsirkan Ibnu Abbas. Aku akan tulis perbuatan mereka, kerja tangan mereka yang mengajar ilmu yang salah, diikuti akan muridnya, maka dosanya ibarat ombak laut bertimpah-timpah. Saya membawa kepada berlakunya peristiwa memali. Ustaz banyak sangat dah Ustaz. Minta maaf lah. Ada sikit lagi, sikit. Sikit lah. Sikit lagi. Sebelum saya nak angin sikit tu.
Saya pun tengah dona angin. Angin Aceh. Maknanya ada sikit lagi nak habis. Angin keling Aceh kuat. Manusia seumpama ini, tuan-tuan dan perempuan, para perwakilan. Karena mereka lebih tunduk di bawah nafsunya, sanggup mengenepikan ketetapan atas nikmat dan rahmat Allah. Maka manusia ni Allah cerita dalam Al-Quran. Balik buka surah Al-Jasiyah ayat 23. Apabila Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tuhan tanya Nabi ya Muhammad, pernahkah kau melihat segolongan manusia yang tunduk di bawah nafsunya lebih daripada Tuhannya, yakni manusia yang mempertuhankan hawa nafsu? Siapa mereka? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Aku akan sesatkan mereka, kata Allah, sedangkan mereka orang yang mengetahui. Wa qatama ala sam'ihi. Aku kunci mati pendengaran mereka. Sebab tu puak ni kitab syarah dia tak pakai, sebab Allah dah kunci pendengaran. Sebab tu ni aziz kita bagi pandangan dia tak terima, sebab wa qatama ala sam'ihi. Sebab tu di kalangan orang PAS yang fanatik langsung tidak menerima kebaikan UMNO apabila kita cerita kebaikan perjuangan kita, sebab wa qatama ala sam'ihi. Hatta wa qalbi, saya ingat tutup pintu hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi qisyawa. Maka aku tutup dua penglihatan mereka daripada melihat kebenaran. Tan Sri Pengurusi Tetap. Sudahlah. Apabila ditujunya kepada kita, dan hari ini kita nak beritahu kepada perwakilan bahawa kerjasama UMNO dengan kaum bukan Islam di bumi negara kita, yakni dengan MCA, dengan MIC, yang kita pupuk selama ini adalah berteraskan ajaran Allah berdasarkan Al-Quran. Cuba kita tengok surah Muftahanah ayat 8. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha khairul muqsitin. Aku tak larang kamu, kata Allah, berbaik dengan mereka kafir yang tak perang kamu agama, kafir yang tak usir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya aku mencintai mereka yang adil dan jujur. Hatta PAS mengambil persahabatan mereka dengan AP adalah bercanggah dengan kehendak Islam. Sedangkan Allah SWT dalam surah Muftahanah, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa taharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah melarang kamu berbaik dengan mereka kafir yang perang kamu agama. Ni Ustaz, nampak ni. Tak apalah di sini yang Tan Sri ada mentun. Teruskan Tuan. Sebab tutuplah. Dah tutup lah. Landing elok. Jadi bila Tuhan kata aku melarang kamu, kenapa PAS tak akur dengan perintah Allah berdasarkan Al-Quran yang memerangi kamu agama? Siapa yang sekat parak kamu Rasul di Pulau Pinang? Siapa yang melarang daripada membaca Al-Quran membesar suara sebelum azan subuh di Pulau Pinang? Siapa yang sanggup di Pulau Pinang tukar status tanah wakaf kepada tanah ibadat? Siapa yang jual tapak masjid Bayan Mutiara? Mana menentang kita agama? Usir kamu kampung halaman kamu. Siapa yang usir di kalangan kaum Melayu di Pulau Pinang? Apa jadi masyarakat Melayu di Batu Uban? Apa jadi masyarakat Melayu di Kampung Pokok Asam? Apa jadi masyarakat Melayu di balik pulau? Apa jadi masyarakat Melayu dan India di Kampung Buah Pala? Siapa yang usir kamu? Maka orang ni kalau kamu mengambil sebagai kawan rapat, kata Allah, maka kamulah orang yang zalim dalam penerangan ini. Maka PAS zalim mengambil DAP sebagai kawan rapat berdasarkan kepada Al-Quran. Saya akhiri. Baik, terima kasih. Dengan nak tanya, pasal apa PAS ambil DAP dia buang kita, sedangkan kita sama-sama Islam? Manusia jenis ni, tuan-tuan balik buka surah An-Nisa ayat 139. Sebenarnya semua ni Tuhan cerita dalam Quran. Sebab tu saya mengakui di mana-mana penjelajahan saya demi Allah satu saat tak pernah jadi lepas dulu UMNO dulu, kini dan buat selama-lamanya. InsyaAllah. Sebab saya mengenali PAS kerana kita mengenali Al-Quran. Jangan kecil hati, jangan heran. Kenapa PAS tidak
Mau untuk menguratkan perpaduan kita. Sanggup mengambil DAP. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna indahumul izzah. Fa innal izzata lillahi jami'ah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tahukah kamu siapa mereka manusia yang munafik? Ditafsirkan dalam kitab Tafsir Mubin. Siapa mereka manusia yang munafik? Maka jawab Allah, orang yang munafik ialah mereka yang mengambil orang kafir sebagai teman rapat kerana nak kemuliaan, keagungan, kemenangan, sanggup mengenepikan kasih sayang di kalangan kaum beriman. Jelas tuan cerita dalam Quran. Dah jelas. Dah. Ayat tahu na'indahumul izzah. Patutkah kamu nak harapkan kemenangan daripada tangan kaum kafir? Fa innal izzata lillahi jami'a. Kejayaan, kemenangan, kata Allah, adalah milik mutlak aku. Aku beri barang siapa aku kehendaki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Elok. Maka di sini jelas. Hey. Ni kesimpulan. Dah tadi habis ni kesimpulan lagi terlalu. Tadi janji kata satu suku nak makan. Saya tak kata Tak kata tak apa. Tuan-tuan, insya-Allah. Lah tanya. Kalau nak suruh saya buat simpul, saya simpul. Kalau tak simpul, lagi kita simpul. Simpul. Tengok. InsyaAllah. Jadi, apabila Allah sebut, fa innal izzata lillahi jami'ah. Kejayaan, kemuliaan, kemenangan milik mutlak aku. Aku beri barang siapa aku kendaki. Sebab itulah tuan-tuan para perwakilan. Daripada merdeka sampai ke hari ini, Allah tak bagi sekalipun kemenangan kepada PAS, betul? Kalau mereka orang beriman beramal soleh, lama dah Allah beri kepada mereka. Tapi dalam hal ini, siapa yang beriman dan beramal soleh? UMNO dan Barisan Nasional. Sila. Sebab tu Allah bagi kemenangan kepada kita. Masa cukup dah, Ustaz. Maka kesimpulannya dengan sebuah ayat Allah daripada surah An-Nur ayat 55. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat. La yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sehingga ke akhir ayat. Tuhan kata, sesungguhnya aku berjanji kepada mereka yang beriman beramal soleh akan diberinya kerajaan di muka bumi ini. Seperti mana aku beri kepada mereka sebelum. Sebab itulah tuan-tuan, para perwakilan, yakinilah bahawa insya-Allah PRU yang ke-13 ini Allah akan memberi kemenangan besar kepada kita berdasarkan janji Allah di dalam Al-Quran. Kalau inilah janji Allah, Apa ni? kenapa kita tidak jadikan diri kita sebagai seorang yang akan berjuang untuk menegakkan agama Allah di bumi negara kita? Dengan kata-kata itu, insya-Allah dalam PRU yang ke-13 ini bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, harta kita supaya insya-Allah sama-sama turun ke padang, pastikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional tetap merajui kajian Putrajaya kita selamatkan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMNO Kedah mohon menyokong. Eloklah.